Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar tentang litar bersiri dan litar selari dalam subtopik 2.3.3 membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar bersama Cikgu Hani. Okey, sebagai pendahuluan, murid-murid mesti tahu apakah yang dimaksudkan dengan litar elektrik. Litar elektrik merupakan satu laluan yang lengkap yang membenarkan arus melaluinya. Dan terdapat dua jenis litar, iaitu litar bersiri dan litar selari. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang komponen, iaitu kita akan mengenal pasti komponen-komponen yang ada dalam litar elektrik. Kemudian, kita akan mengenal pasti pula jenis-jenis litar dan perbezaannya. Seterusnya, kita akan belajar pengiraan, iaitu kaedah pengiraan bagi arus, voltan dan rintangan, dan kita akan melihat juga beberapa latihan berkenaan dengan masalah numerical berkaitan arus, voltan dan rintangan dalam litar. Okey, yang pertama mari kita lihat komponen-komponen yang terdapat dalam litar elektrik. Di sini terdapat beberapa komponen elektrik dan simbol yang kamu kena tahu. Antaranya adalah suis. Okey, yang biasa masuk dalam peperiksaan adalah suis, sel kering. Sel kering ni biasanya adalah bateri. Kemudian voltmeter yang mengukur nilai voltan. Kemudian mentol, perintang, emitter. Okey, dan beberapa simbol tambahan iaitu galvanometer dan juga perintang boleh laras. Kenal pasti simbol-simbol ini dan komponen litar tersebut. Dan yang kedua, kita akan mengenal pasti beberapa jenis litar dan perbezaannya, iaitu litar bersiri dan litar selari. Okey, yang pertama adalah litar sesiri. Litar sesiri iaitu di sebelah kiri anda berada dalam satu loop ataupun dalam satu lingkungan. Okey, dia akan bercantum dalam satu loop sahaja. Tetapi kalau litar selari akan ada beberapa loop iaitu beberapa lingkungan. Okey, boleh lihat di contoh di sebelah kanan anda. Okey, dari segi perbezaan gambar rajah litar. Okey, kalau litar bersiri, komponen disusun dalam keadaan satu loop. Okey, kemudian kalau litar selari, komponen disusun dalam beberapa loop. Okey, untuk arus yang mengalir pada setiap mentol adalah sama bagi litar bersiri. Jadi, I total ataupun I jumlah sama dengan I1, I2 semua sama. Okey, maksudnya arus yang mengalir pada mentol dalam litar bersiri semuanya adalah sama. Tetapi kalau litar selari, arus yang mengalir merupakan hasil tambah arus yang mengalir setiap mentol. Okey, contohnya boleh lihat dalam formula I jumlah I sama dengan I1 tambah I2 tambah dengan I3. So maksudnya untuk dapatkan jumlah arus dalam litar selari, kamu kena tambah nilai arus dalam mentol 1 tambah dengan arus mentol 2 dan seterusnya. Kena hasil tambah. Okey. Untuk voltan yang merentasi bateri adalah hasil tambah bagi voltan yang merentasi setiap mentol. Okey, ni bagi litar bersiri. Okey, kalau litar bersiri, V dia sama dengan V1 tambah V2. So, nak dapatkan jumlah voltan, kamu kena tambahkan nilai voltan pada mentol 1 tambah dengan voltan mentol 2 dan seterusnya. Okey, untuk litar selari, voltan adalah sama bagi setiap mentol. Okey, sama bagi voltan yang merentasi bateri tersebut. Okey, untuk dapatkan nilai rintangan pula bagi litar bersiri. Rintangan berkesan adalah hasil tambah rintangan yang merentasi komponen. Maksudnya di sini kalau nak dapatkan jumlah rintangan, kamu kena tambahkan R1 tambah dengan R2 tambah dengan R3. Okey, untuk litar selari, rintangan berkesan dikira dengan formula berikut, iaitu 1 per R, iaitu R jumlah lah. Okey, sama dengan
1/R1 tambah dengan 1/R2 tambah dengan 1/R3 dan seterusnya. Okey, ni adalah formula khas yang kamu kena ingat untuk cari jumlah, jumlah rintangan bagi litar selari. Okey, kelebihan pula. Okey, untuk litar bersiri ada kelebihan dia iaitu semua komponen dalam litar menerima arus yang sama. Okey, apabila sel kering ditambah, kecerahan mentol akan bertambah. Okey, bertambah sel kering maksudnya kamu tambah bateri, mentol akan lebih terang. Okey, semua komponen dikawal oleh suis yang sama. So maksudnya sini satu suis je. Kamu on suis, semua lampu akan menyala. Okay, itu ada kelebihan bagi litar bersiri. Okay, untuk kelebihan bagi litar selari pula. Penambahan alat elektrik tidak menjejaskan alat elektrik yang lain dalam litar. So maksudnya di sini kalau kamu tambah lagi mentol ke apa ke, yang lain tak terjejas lah. Okey, jika satu komponen elektrik rosak, komponen lain masih boleh berfungsi. Okey, itu kelebihan dia. Contoh tadi kalau ada mentol, contoh mentol 1 terbakar, rosak, mentol 2 dan 3 tu masih berfungsi. Setiap komponen elektrik boleh dikawal oleh suis yang berlainan. So maksudnya di sini kita boleh asingkan suis yang berasingan pula. Okey, mari kita lihat pula kekurangan bagi litar bersiri. Bagi litar bersiri, jika satu komponen rosak, akan menyebabkan alat elektrik yang lain turut tidak berfungsi. Pemasangan lebih banyak alat elektrik menyebabkan rintangan bertambah dan arus berkurang. Setiap komponen elektrik tidak boleh dikawal dengan suis yang berasingan. Okey, untuk litar selari, kekurangannya adalah voltan bagi setiap alat elektrik tidak boleh dikawal kerana voltannya adalah sama dengan voltan sumber. Apabila semakin banyak mentol dipasang, sel-sel kering ataupun bateri akan cepat lemah. Okey, itu adalah kekurangannya. Tahukah anda bagaimanakah sambungan litar di rumah? Pendawaian elektrik di rumah dipasang secara selari supaya semua peralatan elektrik dan lampu dapat dikawal dengan menggunakan suis yang berlainan. Okey, ada suis kipas, ada suis lampu dan sebagainya. Hal ini juga untuk memastikan setiap peralatan elektrik menerima voltan yang sama daripada bekalan kuasa utama. Yang ketiga, kita akan belajar membuat pengiraan, iaitu membuat kaedah pengiraan bagi arus, voltan dan juga rintangan. Tetapi sebelum tu, sediakan kalkulator, pembaris dan alat tulis anda. Alright, jom kita lihat contoh yang pertama. Okey, rajah di bawah menunjukkan 1 litar yang disambungkan secara selari. Diberi nilai bagi I1 iaitu 0.5 ampere, I2 1.0 ampere, I3 2.0 ampere. Kirakan nilai I total ataupun IT I total ataupun I jumlah arus. Okey, B jumlah rintangan dan C voltan yang merentasi perintang C. Okey, untuk soalan A, kirakan nilai IT ataupun jumlah arus. Okey, gunakan formula IT sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Okey, masukkan nilai yang diberi tadi. Okey, jadi IT sama dengan 0.5 tambah 1.0 tambah 2.0 dan dapatlah jumlah bagi arus adalah 3.5 ampere. Untuk soalan B, jumlah rintangan. Okey, gunakan formula bagi formula litar selari iaitu 1/R sama dengan 1/RA tambah 1/RB tambah dengan 1/RC. Okey, masukkan nilai. RA tu berapa? RA adalah 6 ohm. Okey, masukkan RA, RB, RC tu adalah nilai ohm tadi, 6 ohm. Okey, dapatlah R sama dengan 2 ohm. Okey, boleh tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan nilai jumlah rintangan adalah 2 ohm.
Okey, untuk soalan C. Voltan yang merentasi perintang C. Okey, oleh sebab gunakan formula VT ataupun jumlah voltan sama dengan V1 sama juga dengan V2 sama dengan V3. Voltan melalui mentol C adalah 3 volt. Kerana voltan yang merentasi perintang dalam litar selari adalah sama dengan nilai voltan sel kering. Okey, jom kita lihat pula contoh yang kedua. Hitung nilai arus yang melalui setiap perintang dalam litar di sebelah. Okey, dekat sini ada 3 perintang. Okey, macam mana pula dengan kaedah penyelesaiannya? Okey, pertama sekali kita kena dapatkan jumlah rintangan sebab kita nak gunakan formula VIR. Jadi kena dapat dulu nilai R. Okey, jumlah rintangan yang ada dalam litar tersebut. So, jumlah rintangan RT sama dengan R1 tambah R2 tambah dengan R3. Okey, masukkan nilai rintangan tadi. 5 ohm tambah 2 ohm tambah 4 ohm, kamu akan dapat jumlah rintangan adalah 11 ohm. Okey, selepas kamu dah dapat jumlah ataupun nilai R rintangan, gunakan formula untuk mendapatkan nilai arus. Okey, I sama dengan V bahagi R. Okey, I sama dengan V, nilai yang diberi adalah 3 volt bahagi 11 ohm. Okey, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai 0.27 ampere. Okey, akhir sekali, mari kita lihat pula latihan pengiraan dan beberapa masalah numerical berkaitan arus, voltan dan rintangan dalam litar bersiri dan litar selari. Okey, soalan 1. Hitungkan jumlah rintangan yang terdapat dalam litar di atas. Okey, dekat sini ada litar sesiri dan juga litar selari. Okey, dekat sini kamu kena selesaikan dulu R1 dan R2 gunakan formula sesiri. Okey, so R jumlah 1. So, tambahkan dulu R1 tambah R2. Kamu akan dapat nilai kat sini 25 ohm. Okey, jadi kamu akan gabungkan dapatlah satu nilai iaitu 25 ohm. Okey, kita tukarkan jadi RJ1. Okey, apabila kita dah dapat nilai RJ1, okey, kita guna pula formula selari kerana litar tadi dah litar selari. Okey, so gunakan formula litar selari, masukkan nilai 1 per RJ sama dengan 1 per RJ1 yang kita dapat tadi tambah 1 per R3. Okey, masukkan nilai. RJ1 adalah 25 dan R3 adalah 10 ohm. Okey, masukkan nilai, tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai RJ adalah 7.14 ohm. Okey, jangan lupa unit kena ada, baru dah dapat markah. Okey, tak ada unit, tak dapat markah. Alright, jom kita lihat lagi beberapa contoh soalan PT3 iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Okey, ni adalah contoh soalan bahagian A iaitu ada beberapa pilihan jawapan. Okey, soalannya, raja di atas menunjukkan sejenis litar, hitungkan jumlah rintangan yang ditunjukkan. Okey, ni adalah litar sesiri ke selari? Okey, ni adalah litar selari. Okey, macam mana nak buat kiraan? Selesaikan R1 dan R2 menggunakan formula litar selari. Okey, 1 per RJ sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Okey, masukkan nilai R1, R2 iaitu 5 ohm. Okey, masukkan nilai dan R jumlah kamu akan dapat 2.5 ohm. So, jawapan dia adalah A. Okey, soalan seterusnya adalah contoh soalan bagi bahagian B. Okey, soalannya adalah raja di atas menunjukkan sejenis litar, tandakan right bagi jumlah kuasa yang terhasil dalam litar di atas dan pangkah bagi yang salah bagi petak yang disediakan.
Okey, so dekat sini ada beberapa jawapan. Kamu kena tandakan right ataupun pangkah. Okey, dekat sini ada 3 markah. Okey, macam mana nak selesaikan bagi soalan ni? Okey, dekat sini dia nak cari jumlah kuasa. Gunakan formula P, power. Okey, P sama dengan V darab I. Okey, tuliskan. Tuliskan formula P sama dengan V darab I. P sama dengan berapa voltan? 6 volt. Okey, darabkan dengan 0.25 ampere. Okey, tekan kalkulator, kamu akan dapat nilai P. Power dia adalah 1.5 watt. Okey, jangan lupa tulis watt tu. Okey, so kat sini kena tandakan right pada ruangan jawapan 1.5 watt dan jawapan yang lain kamu kena tandakan pangkah. Okey, barulah dapat markah yang penuh. Okey, last soalan yang terakhir. Okey, ni adalah contoh soalan bagi bahagian B. Okey, dekat sini dia minta hitungkan nilai arus yang terhasil dalam litar di atas. Okey, tunjukkan jalan pengiraan. So dekat sini dia minta tunjuk jalan pengiraan, markah penuh adalah 3 markah. Okey, masukkan nilai. Dia kata nilai arus. So gunakan formula I sama dengan V bahagi R. Okey, masukkan nilai V iaitu 3 volt bahagi R. R adalah 6 ohm. Okey, jadi jumlah bagi arus adalah I sama dengan 0.5 ampere. So, tulis setiap jawapan ni, jalan pengiraan, kamu akan dapat markah penuh iaitu 3 markah. Alright, sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah dan jumpa lagi dalam sesi PDPR seterusnya. Bye!